Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dengan bertutur edisi Ramadan siri yang ke-25. Mari kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan yang mula masuk. Mohon maaf kita terlewat pada malam ini. Yang pertamanya, pada bulan Ramadan ni kita usahakan juga mengadakan live ini, tetapi sejam daripada waktu yang biasa, kerana untuk kita sama-sama menyemarahkan masing-masing surau-surau yang berada di tempat masing-masing. Yang kedua, di sekitar Kutatan dan KK ni sedang hujan. Kerja Senayah di Sepitang hujan je? Tadi petang je. Alhamdulillah. Pada malam ni suara clear kah? Boleh dengar lah? Kan masih putus-putus? Okey. Boleh? Alhamdulillah clear. Okey. Pada malam ni kita bersama dengan dua qari'ah yang kalau dalam konteks negeri Sabah tidak asing lah. Bahkan beberapa kali mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Pusingan pertama kita ni walaupun ramai yang kenal, jadi tapi untuk kepada kawan-kawan di Facebook dan page Abu Nuh Corner ni, kita berkenalanlah secara ringkas dengan dua tetamu dengan bertutur malam ni. Saya persilakan dulu Kak Hajah Senayah untuk bertaaruf secara ringkas, lebih kurang. Santai-santai sih, Pak, jangan tungkal-tungkal ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hajah Senayah binti Haji Janaid, berasal daripada daerah Beaufort dan bermastautin di Sepitang dan selalu wakili Sepitang lah. Sebelum ini bertugas sebagai jururawat pergigian, Ustaz. Sebelum ini, tetapi saya memilih untuk pencen awal pada 2020 lah, Ustaz. Oh, pencen sudah rupanya? Ya, saya pencen awal sudah, Ustaz. Ya, saya pencen awal sudah. Banyak sebab lah. Saya daripada menjaga beliau yang tengah sakit sekarang, dan juga sambil mengaji lah juga, Ustaz. Sebelum tu memang mau buka kelas bersebuka, tapi oleh kerana masa 2020 kita endemik, jadi kita dah boleh buka bersemuka, jadi kita online sajalah, Ustaz. So sekarang balik bersemuka lah. Itu saja. Beaufort di mana? Saya berasal dari Kampung Beringin, Gadong, Beaufort. Okay. Macam sampai di kampung tu. Iya. Ustazah Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Ustaz kerana sekali lagi mengundang dalam Dangan Bertutur. Jadi nama diberi Nur Fatin Izzati binti Rablin, berasal daripada Kota Marudu, Sabah.
sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak, dan sekarang kami menetap di KK di Bandar Sera, Kota Kinabalu, sebab bertugas di sini, dan saya bertugas sekarang sebagai guru kafa di Pusat Islam UMS. Macam Kak Nai juga lah, aktif juga mengaji begitu. Ya. Sampai sekarang. Okey, Ajah, macam mana Ya. boleh terlibat dalam dunia teranum? Saya terlibat dalam dunia teranum ni daripada kecil lagi Ustaz. Seusia 8 tahun lah. Saya ikut tilawah sudah 8 tahun tu sebab bapa saya ni garang Ustaz. dia yang membawa saya ke arah bawa menghadap guru. Guru pertama saya masa itu almarhum Imam Haji Ombi. Lepas tu ya. Imam apa? Saya Imam Haji Ombi. Apa ni bapa kepada Datuk Kemarlin. Betul. Okey, ya saya belajar tajwid di sana Ustaz. Jadi bapa saya bawa di sana. Kemudian saya belajar dengan arwah nenek sendirilah yang pernah johan juga pada tahun 60-an lah Ustaz. Kalau Ustaz ingat almarhum Ustaz Haji Abdul Wahab Basman. Itu guru pertama teranum saya lah Ustaz. Dalam 2 tahun macam tu saya belajar dengan dia masa umur 11 tahun. Masa saya ikut tilawah tu sebelum pandai berteranum lagi masa tu. Umur saya 11 tahun saya sudah belajar berteranum lah masa tu. Kemudian lepas tu almarhum tu dia sakit. Kemudian bapa saya bawa menghadap guru dengan arwah almarhum Datuk Haji Ma'rif Ansat. Haji Ansat tu kan. Kemudian saya dibawa oleh bapa berguru dengan Haji Muhammad Ali Yasin. Sekarang dia masih ada lagi. Sekarang mana tahu dia ada. Saya belajar dengan dia. Ya, tahun saya tidak ingat Ustaz, tapi orangnya bagus. Dia mengajar kami setiap minggu lah Ustaz. Setiap hari Ahad bapa saya bawa saya naik lori pergi belajar dengan di sana di Kota Kelias lah masa tu. Alhamdulillah baru melekat di situ. Melekat Ustaz. Kemudian saya mula ikut tilawah lah, ikut wakil-wakil sekolah, wakil sekolah lah. Semua yang Korea yang sekarang ni adalah dari kami berjumpa masa sekolah lah dulu. Kemudian saya merantau, saya belajar di Kolej Pergigian Pulau Pinang. Di situ saya ada belajar dengan, saya tak tahu masih adakah lagi, dengan Ustaz Haji Abdul Rahman kalau tidak silap. Ada satu sekolah agama di situ lah Ustaz. Saya dibawa oleh pengajar di sana untuk belajar, dan alhamdulillah bila saya balik daripada Pulau Pinang 98, saya join tilawah dewasa lah masa tu. Daripada zon-zon Kadung lah macam tu dari sana. Kemudian masih belum, ilmu tu belum berapa mantap lagi Ustaz. Jadi kita ikut je tilawah, baru peringkat kampung sudah tidak dapat pergi daerah lah. Masa tu memang zaman-zaman Korea masa tu pedaman bawah memang hebat masa tu Ustaz. Jadi saya pada tahun kemudian saya belajar yang betul-betul Jabatan Agama Islam ambil guru tetap masa tu datang ke Sabah pada tahun 2005 kalau saya tidak silap. Jadi saya start belajar 2005, 2006, alhamdulillah. Lepas tu saya masuk peringkat kebangsaan di Kementerian Kesihatan. Pertama kali lajuhan masa tu di Kelantan. Itu ialah. Sampai sekarang lah belajar. Ya.
Okey. Ya, itu je. Okey, apa ni Ustaz Ustaz Haji Muhammad Ali Haji Muhammad Yasin ni sekarang umur 78. Okey. Dia Johan Qari Majlis Tilawatul Quran Peringkat Negeri Sabah tahun 1970. Tahun 70 dia menang. Dua kali tahun 66, 68 nombor 2. Peringkat Kebangsaan tahun 70 sezaman dengan almarhum Datuk Haji Ismail Hashim dari Kedah. Masya Allah. Dulu pernah sudah temu ramah dia lah. Oh, macam tu. Pernah berziarah ke rumahnya di apa ni? Di mana rumahnya tu? Kampung Di Laba. Kampung Laba, Ustaz. Ya. Ya, betul. Lambat ke sampai suara aku ni macam macam ada lambat sikit, benar kah? Okey juga. Dah. Okey. Ya. Okey, soalan yang sama Ustazah Fatin. Apa ni? Macam mana boleh terjerumus? Tadi ajak senayah ni maknanya tadi lingkungannya lah kan, lingkungannya tu biahnya dari zaman kanak-kanak sudah terlibat dengan keluarga. Ya. Kan? Okey, Ustazah Fatin macam mana? Okey, kalau saya lebih kurang juga dia punya perjalanan tu dari zaman kanak-kanak lagi. Start belajar pada umur 11 tahun tak silap saya. 11 tahun belajar darjah 3 ikut sudah mengaji tu. Tapi belum lagi pandai taranum, buat taranum sendiri-sendiri saja. Belum lagi mengenal yang 7 taranum tu. Jadi mula 11 tahun tu berjumpa dengan guru saya, Ustaz Jamrus. Masa tu mungkin Ustaz kenal di Kota Marudu, Ustaz Jamrus. Ustaz Jamrus lah yang mengajar saya mula-mula taranum yang kaedah bertalaki. Darjah 5, darjah 6, begitu. Tapi masa tu belumlah berapa mengenal, banyak mengikut saja. Jadi tingkatan 1, Ustaz Jamrus ni sudah berjumpa dengan guru saya yang tingkatan 1 ni, iaitu Ustaz Rafi. Ustaz Rafi Khalil Abbas, yang mana juga salah seorang qari Sabah dan sekarang sudah menetap di Selangor. Jadi dialah mengajar saya dari tingkatan 1 tu setiap harkat, pengenalan bayati tu, harkat pertama, kedua, ketiga. Tapi tak lupalah ibu bapa lah yang paling pendorong utama lah masa tu kan. Umi sama abah hantar setiap malam pergi rumah Ustaz Rafi, lebih kurang dari rumah tu, dari Taman Beringin pergi Taman KDC Kota Maruduk tu dalam 8-7 kilometer lah begitu. Setiap malam. Jam lepas maghrib, kadang-kadang habis pukul 9-10. Setiap malam abah hantar pergi rumah Ustaz dan belajar setiap harakat tu lah. Dan Ustaz Rafi adalah guru yang garang juga. Kalau dia mengajar tu rotan, sedia tu di sebelah dia tu. Sedia tu rotan. Tapi dia nak merotan lah. Kalau salah dia rotan tu lantai. Jadi saya terkejut. Menangis tu memang tingkatan 1 kan, sampai tingkatan 5 begitu. Sampai saya berpindah sekolah ke SMKA Inanam, tingkatan 4. Masih lagi, Ustaz Rafi pun masa tu dapat pindah di Pejabat Pendidikan Kota Kinabalu. Jadi masih lagi berlatih sama dia. Dia datang, Ustaz datang pergi sekolah, melatih. Sampai tingkatan 5 tu lah. Lepas tu, 2010 tu masuklah peringkat terbuka. Di sana first time jumpa Kak Nai kita ni. Kak Nai adalah salah seorang orang bilang penguat semangat. Legend. Orang semangat. Orang legend Ustaz. Masa belakang pentas tu Kak Nai sempat lagi bagi tips, cerita begini-begini ya. Masa tu masih first time, 18 tahun ikut. Disandarkan tak silap kan Kak Nai masa tu? Ya betul. 2010 tak silap tu. Jadi itu first sebab time. Sebab dulu pada Ustaz saya paling termuda Abang Ustaz dulu. Jadi sekarang paling terlegend lah. Jadi kita join yang sampai peringkat negeri tahun berapa? Yang mana saya? 2003. 2003 yang sudah ikut. Mula-mula 2003. Saya dapat tempat ketiga. Masya Allah. Ingatlah sebab kalau yang itu 2003 yang
Jahins punya lah, maksudnya terbuka lah Ustaz. Tapi kalau Kementerian Kesihatan, saya ikut daripada 99, tahun 99. Kalau nak berhenti pun tahun 2020 kan. 20 tahun juga lah. Ya, last saya ikut Ustaz 2019 yang untuk Kementerian Kesihatan. Saya Alhamdulillah Johan lah. Last itu. Betul, 20 tahun. Saya teringat sudah, tapi ke-7 kali Ustaz. 7 kali saya masuk kebangsaan baru saya dapat Johan. Alhamdulillah. Masya 2006. Kalau Farida Haji anu kan? Haji apa? Haji Idris. Ya, iya, saya punya bapa saudara. Saudara kan tu? Ya, betul. Oh, okey. Ya. Kira macam diorang ni pendorong saya lah Ustaz. Ramai. Okey, saya mau soalan untuk Haji Sanaya. Apa ni soalan yang panas sikit lah. Saya mau cerita soalan panas sikit. Haji Sanaya orang Beaufort. Okey. Tahun secara jujur tahun 70-an, 80-an ini adalah dunia Korea Beaufort lah raja dia. Kan? Betul. Ada sedikit daripada Kuala Penyu, tapi boleh kata orang sebut Beaufort lah. Raja Korea tu Beaufort. Betul. Tapi selepas tu 2000-an ada sikit, lepas tu dia sudah mula merudum. Lepas tu kenapa rasa-rasa lah apa faktornya? Sekarang sudah agak terbuka sudah. Maksudnya tokoh-tokoh tu banyak sudah dari belah KK kan, sudah merata lah. Dari belah Kopar sudah merata ke daerah-daerah lain. Tapi dulu rajanya ini adalah Beaufort. Kenapa? Secara jujur, apa masalah Beaufort? Ini soalan panas nampaknya. Nanti kita masuk nanti. Okey, sebab macam ni Ustaz, sebelum saya ni baru-baru ini saya salah seorang dilantik lah sebagai AJK Biro untuk Persatuan Bisaya lah kan Ustaz. Jadi perkara ini adalah perkara utama yang dibincangkan pada masa tu. Dia kata kenapa sekarang sudah pedalaman bawah terutama Beaufort ni dia macam tidak menonjol macam yang sebelum-sebelum ni lah. Jadi di situ saya nampak macam ni lah Ustaz. Kebanyakan macam muda-muda ni dia minat kepada nasyid lah, macam tu. Jadi saya rasa mungkin satu kurang minat kepada bab tilawah ni. Sebab kalau masuk tilawah ni pertama sekali kena minat Ustaz. Kedua kena belajar. Gitu. Saya nampak macam ada potensi sebenarnya muda-muda yang ada ikut-ikut tilawah baru-baru tu. Macam ada potensi tapi kemungkinan belajar tu kurang dan satu macam ada bagi saya macam tiada dorongan lah. Kurang dorongan, bukan tiada tapi kurang dorongan lah Ustaz. Kau macam saya, macam saya zaman saya muda-muda dulu. Saya paling termuda lah tu, dia dari Beaufort. masa di Beaufort masa tu, mula-mula saya masuk tu memang masa yang paling saya termuda lah masa tu. Tapi keluarga lah yang kuat menyokong saya lah begitu. Sebab apa yang saya katakan tadi, bapak saya garang sangat Ustaz. Jadi mau tidak mau saya kena sungguh-sungguh juga dalam tilawah. Dia kata kalau sudah kita ikut tilawah kena belajar lah, kena kejar dalam belajar tu. Jadi bila saya nampak macam tu kekurangan dorongan satu. Kedua tu minat tu kurang, saya rasa. Minat tu kurang. Jadi untuk mengatasi masalah tu baru-baru ni
perbincangan tu ada di pembincangan tu perkara utama lah. Jadi kena ambil daripada guru sebenarnya. Ambil guru lah, satu guru khas untuk mengajar yang inilah yang berpotensi ni. Tapi bagi saya ini secara jujur ya Ustaz ya. Secara jujur kalau kalau kita minat sesuatu benda, kita kena kejar sampai kita dapat. Macam tu je lah Ustaz kalau saya. Dan Macam apa ni, jangan tahu apa ni, saya ada ziarah Ustazah Hajah Zubaidah Muksin tahun lepas, April tahun lepas, setahun yang lalu lah. ya. Dia orang ke bidang Beaufort. Dia cerita, bayangkan dia lahir tahun 57. Kemudian dia ikut tilawah Sabah ni yang terbuka ni tahun 73. Kira berapa umurnya tu? Tahun 57. Belum lagi 20 tahun umurnya. Dia dapat nombor 3 peringkat negeri. Tahun 73. Satu kalau 57, belum lagi 20 lah dalam berapa tu umurnya. Jadi nampak maknanya sekarang ni boleh jadilah dulu Allah Alam kali ada, yalah tadi macam Hajah sebut ada paksaan orang tua pun ada kan, kali satu segi lagi dulu dia punya bentuk dah banyak mengecau yang sekeliling ni. Kalau dulu ada hiburan yang lain, TV pun betul. bukan ada tapi mungkin kurang. Sekarang di zaman internet ni, medsos ni banyak terlalu banyak cabaran-cabarannya lah. Tapi kalau kata yalah cabaran tu satu hal, tapi cabaran tu ada pada semua tempat. Tapi kenapa tempat lain tu boleh ada bakat-bakatnya? Kenapa? Maknanya medsos ni bukan di Beaufort saja, semua tempat pun ada. Sebenarnya orang, saya sendirilah, contohlah sekarang kalau Beaufort yang Qori sekarang Cikgu Waris kan? Ya. Cikgu Waris kan? Semua keluarga ni, Qori semua ni. Ya. Jadi ya Ustaz, itu dikelilingi. Cikgu Waris pun sudah bukan juga orang baru. Cuma jarang menang lah. Tapi dia berlegar dalam dunia tilawah tu pun sudah lama juga. Kan? Maksudnya kita mau menengok ada orang umur 20-an, 30-an muncul. Dan nama-nama Beaufort ni memang dulu harum lah masa kita budak-budak tu semua kan. Jadi, apa ni, Satuan Bisaya kena cari sponsor ni. Orang itu guru ni duduk di Beaufort, bayar gaji 3-4 ribu. Latih ini remaja-remaja dalam 5 tahun, ada boleh sudah sekurang-kurang 4-5 tahun tu pergi sudah, belum negeri lagi mungkin sudah di bahagian Belawan sudah. Kan, dia mesti jangan dah lah, macam orang suka-suka macam sukan lah, dia bukan mesti setahun tu terus kan. Okey, saya mau soal apa ni tentang tadi ada satu soalan sebenarnya tapi sudah masih sudah sebut dalam masa taruh tadi, masa mana boleh terlibat dalam jutaan itu. Saya mau tanya sebenarnya orang-orang yang membawa tu lah, yang biasa tapi sudah disebut. Okey, ada sananya Fatin lah, soalan sama. Fatin terlibat dalam yang taranum yang terbuka ni berapa tahun sudah, Fatin? Kalau masuk tahun ni hampir 11 tahun lah, 2010 kan. Kalau yang terbuka hampir 11 tahun sudah lah. Okay, tahun ni masuk 11 tahun, 12 tahun tak silap, 12 tahun. 12 tahun ni kira-kira sedikit kalau ada kenangan terindahnya, kenangan pahitnya sepanjang penyertaan dalam dunia tilawah.
Dapatlah kalau kira dari ada pahit manis dari budak-budak sampai sekarang. Satu manis, satu pahit. Nah, dia sebenarnya boleh dia lah. Soalan yang sama. Fatin dulu kah atau saya? Okey. Saya Kak Nai dulu. Pak, okey lah. Dulu. Oh, okey saya ingatkan Kak Nai tadi. Okey. Fatin dulu. Okey, pengalaman pahit dulu lah kan. Pengalaman pahit. Tadi tu ialah dari zaman budak. Kalau time berlatih tu pandai datang juga dia punya takut tu, malas tu pandai datang juga. Tapi memandangkan Umi sama Abah orang kuat yang mendorong kan. Jadi kalau ndak macam malam ni malas mau datang tu nggak suruh datang juga lah. Nggak suruh datang juga. Sebab kenapa? Takut betul, takut sama guru. Takut sama guru. Jadi itu salah satu cabaran lah masa saya belajar. Lepas tu cabaran-cabaran yang lain masa sekolah. Kalau masa tilawah terbuka ni lain lagi cabarannya. Mungkin masa tu kurang berlatih sebab masa tu sambung belajar sudah. Masuk mahat kan. Jadi masa berlatih tu mungkin dalam lepas asar begitu sajalah. Itu pun jarang-jarang sebab fokus dengan mengulang apa semua. Tapi itulah sambil-sambil kerana minat tu, sambil-sambil menghafal, sambil-sambil mengulang tu kadang-kadang kasih selit-selit taranum juga. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang sebilik tu mungkin faham lah tu. Tiba-tiba siap tu bertaranum. Begitu. Jadi cabarannya itu dari penyusunan masa tu, berlatih. Lepas tu mungkin saya masa tu sudah tidak lost contact tapi jauh dengan guru saya, Ustaz Rafi. Sekali-sekali saja berhubung di telefon begitu. Dan masa tu tergantung sikit berguru tu, bah. Dan alhamdulillah masa tu Jahins panggil saya ikut kursus tahsin. Jadi masa tu sejaklah yang macam pulun berlatih kursus tahsin tu. Tapi sekarang ni macam bukanlah mau cakap kan sekarang ni macam kurang sudah kursus tahsin tu. Mungkin faktor apa kali COVID ni kali atau sebelum tu sibuk kurang sudah. Jadi kami mencari inisiatif sendirilah berguru sekarang ni. Kalau macam sekarang ni saya dengan Kak Nais pengajian dalam belajar dengan Tuan Guru Haji Ustaz Anwar Ghazali setiap minggu. Di samping tu juga kami mungkin persatuan kami tu kami panggil sendiri guru daripada Semenanjung datang sini untuk berkhusus untuk berlatih dengan guru-guru yang ialah johan-johan antarabangsa kan, kebangsaan datang pergi Sabah daripada AQS. Inilah cerita lain sudah nih. Tadi pengalaman pahit kan. Pengalaman pahit tu itulah saja. Kalau saya enggak juga terlampau banyak lah. Mungkin adalah sikit-sikit yang tadi tu masa dia. Lepas tu pengalaman manis pula. Manisnya alhamdulillah dapat masuk tilawah. Dari zaman sekolah pengalaman manis pernahlah sekali dapat nombor 3 peringkat kebangsaan. Zaman sekolah dulu tingkatan 4 enggak silap saya. Lepas tu masuk dewasa ni first time ikut di Sandakan 2010 tu dapat naib Johan. Itu dan 2011 Siapa Johan yang masa tu? Kak Hajah Hatijah. Hatijah Mazuki. Dia kira tahun-tahun Johan kan masa tu. Lepas tu 2011 masuk lagi. Tapi masa 2011 tu mungkin nggak tahulah kenapa. Jadi ada masa negeri tu, itu salah satu pengalaman pahit masa kita membaca di pentas tu sebenarnya juga kalau kita tersalah baca. Jadi 2011 tu adalah sedikit kesilapan dan alhamdulillah masih dapat nombor 3 masa tu. Dan 2012 ikut balik dan alhamdulillah itu antara pengalaman paling manis juga dalam tilawah Al-Quran. Sebab masa tu alhamdulillah rezeki dapat nombor 2 kebangsaan. Masa tu setakmal lah mengiring masa tu.
Masa tu 6 jam saja, 6 jam sebelum bertanding. Macam sekarang sehari sebelum kan. Kalau dulu 6 jam sebelum naik ke pentas malam tu, baru cabut undi, baru berlatih. Masa tu berlatih dari telefon dengan Ustaz Yahya Daud. Iaitu tuan guru saya juga dan kamilah di sini. Ustaz Yahya Daud berlatih dengan dia melalui telefon dalam sejam begitu. Lepas tu sebelah petangnya bertalaki pula dengan Ustaz sendiri, Ustaz saya, Ustaz Akmal. Berlatih, mau dengar tajwid, fasoha masa tu kan, petang tu. Suara sakit sudah tu masa tu berlatih. Dan lepas tu rehat terus malam baca peserta kedua. Nah itu antara pengalaman pertama di pentas kebangsaan dan alhamdulillah dapat nombor 2. Nah, apa lagi? Saya ingat ada satu kenangan pahit lah. Apa Ustaz? Yang mana? Tahun 2020 Sabah tuan rumah tak dapat join. Allahu Akbar. Okey itu. Ya betul. Itu kisah terbaru lah. Kira panas juga lah di sini. Okey, itu 2020. 2020 masa tu Sabah buat negeri awal. Tahun bulan 11 tak silap kan Kak Nai? Bulan 11. Ya betul. 2019. Masa tu bulan 11 sebab tuan rumah kan jadi diorang buat awal. Jadi alhamdulillah masa tu Johan. Tapi sebenarnya sebelum tu ada menanya juga sebab sudah 2 kali berturut-turut wakil. Jadi masuk lagi tahun ketiga tu. Jadi Johan, jadi bila ditanya, adalah tanya sikit-sikit juga sebab tuan rumah mungkin ada dia punya special, jadi boleh mungkin ikut. Tapi itulah kan last minute, masa tu seminggu sebelum tilawah kebangsaan baru dibagi tahu yang walaupun tuan rumah tidak boleh juga 3 kali berturut-turut. Jadi terpaksa masa tu redha dan alhamdulillah Nep Johanna masa tu Kak Hatijah, Haji Hatijah yang menggantikan. Itu salah kenangan pahit juga. Allah Akbar, ujian betul. Sebab masa tu sudah berlatih, sudah seminggu berkampung di Kundasang, kursus tahsin dengan guru-guru Datuk Faizul Ghazali, Datuk Mat Hasri. Ada orang datang Sabah kan, kami ada kursus. Sempat lagi lah. Tapi itu alhamdulillah dah dapat ilmu kan. Tapi sayangnya akhirnya tidak dapat ikut. Itu pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. 2021 rehat, 2021 rehat dan tahun ni 2022 ikut balik. Tapi kali ni berbeza lah. First time ikut Kota Kinabalu, mewakili Bandaraya Kota Kinabalu tahun ni. Sebelum ni Kota Marudu. Pantai Barat Selatan sudah selesai kan? Sudah selesai. Awal lagi hari. Semua selesai sudah Ustaz. Semua selesai. Tinggal menunggu negerinya mungkin dalam bulan 5 kali. InsyaAllah. Okey. Okey, ajar sana ya. Soalan yang sama. Pengalaman banyaklah, kasih shortcut je lah kan Ustaz. Pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit saya bila kita masa tu diadakan tahsin lah. Tahsin kan. Ini cerita dewasa sudah lah. Bila tahsin tu kita akan setiap masa tu 5 hari ke macam tu Patin kita berkampung kan, berkampung di Tebong Haji tu lah Ustaz. Jadi masa tu kita biasalah kita kerja, lepas tu kita kena berhadapan dengan ketua jabatan pula. Cuma pertamanya masa tu saya masih duduk di daerah Sempurna masa tu, saya bertugas di sana lah. Jadi ya, saya bertugas di sana lama juga lah Ustaz, 7 tahun sampai saya wakil dari sana juga dulu. Banyak tempat sudah Ustaz saya wakil ni, dari Sempurna, dari Lahadatu memang. Jadi masa tu saya dapat ketua jabatan yang sangat-sangat baik masa tu. Tapi bila saya berpindah dari sana, tak apalah nanti dirahsiakanlah tempat tu. Bila saya berpindah di sana, saya sedih. Saya sedih Ustaz. Sebab
tidak kena kasih lepas. Jadi saya terpaksa ambil cuti. Saya ambil cuti, bayangkan Ustaz, masa tu cuti saya cuma 25 hari ke 30 hari je. Jadi saya tolak lah. Maksudnya kita berkampung dari start hari Kamis, lepas tu pergi hari Jumaat, lepas tu hari 6 dengan Minggu. Jadi selamatlah 2 hari saya kena ambil cuti. Jadi sampai saya kena pesan lagi tidak boleh ambil cuti, kena ambil tindakan. Saya sedih sangat Ustaz masa tu. Jadi saya kita ada persatuan apa yang untuk Kementerian Kesihatan punya. Jadi saya pun meluahkan perasaan lah masa tu. Jadi keluarlah surat. Kebetulan masa tu pengarah dari yang pengarah yang datang tu memang kenal dengan saya Ustaz, sebab dia daripada Kolej Pergigian Pulau Pinang dulu. Sebab dia orang-orang yang bagi saya semangat untuk saya terus ikut tilawah lah, macam gitu. Itu pengalaman lah, sampai kita kena warning lagi kan Ustaz, betul? Kita kena cepat-cepat lah kasih siap kerja apa semua. Jadi itulah. Lepas tu pengalaman pahit lagi yang lain, apabila kita, kalau masa belajar tu, kalau saya lah, apabila kita belajar tu, kita tak pandai-pandai dapat tu Ustaz. Pernah sampai 20 lebih kali saya kena suruh baca. Saya ingat lagi, mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas roh guru kami, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Abdul Rahim. Dia tegas orangnya, tapi saya rasa saya berubah terus. Saya berubah terus walaupun dia garang, tapi dia pernah bagi saya satu ras tu, harakat jawab dengan lil jawab tu pernah sampai 20 lebih kali Ustaz. 30 ada rasanya. Sampai saya rasa mau pulang sudah. Jadi saya sedih. Saya terfikir sampai di rumah, macam mana saya mau dapat benda ni, susah sangat Ustaz. Jadi sampai alhamdulillah juga. Itu pengalaman-pengalaman pahit yang lain tiada lah gitu. Pengalaman manis lah. Tahun 2006 saya mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ke kebangsaan di Kelantan. Masa tu saya Johan. First time Sabah dapat lah masa tu Ustaz, gitu. Tahun bila ni? Tahun bila? 2006 Ustaz. 2006. Lepas tu saya Johan Negeri Sabah yang terbuka punya 2007. Selepas tu tahun ke depannya lah. Macam tu. Jadi 2006 tu paling pengalaman manis lagi Ustaz, bila diumumkan masa Johan 2006 tu bahawa kita akan mengikuti Johan Korea dan Korea akan mengikuti rombongan haji pada 2007 tu. Itu yang paling saya sangat-sangat happy dan menitis air mata, sebab tak ada satu sen pun saya simpan, tapi saya boleh pergi Mekah masa tu Ustaz. Lepas tu disusuli sebab dia Kementerian Kesihatan, siapa yang Johan, Kementerian Kesihatan Kebangsaan, dia akan mengikuti rombongan haji. Dia kata dia tidak boleh lebih daripada 2 kali Ustaz. Lepas tu 2006, kemudian saya rehat 3 tahun. Saya ikut semula 2010, saya Johan lagi. Lepas tu saya dapat ikut lagi 2011 Ustaz. Saya kena bawa lagi rombongan haji masa tu. Lepas tu lepas tu 2015 saya Johan lagi Ustaz. Saya Johan lagi 2015, saya Johan lagi. Lepas tu sampai urus setiap tu kata dengan saya, okey Puan katanya, ini last kamu dah dapat sudah ni hadiah untuk pergi haji. Tak apalah, saya redha je saya kata. Lepas tu kemudian pada tahun 2016, lepas Raya Cina, bagian protokol Kementerian Kesihatan call saya. Suruh isi borang Ustaz. Saya kata saya tidak boleh sudah ikut. Dia kata mungkin rezeki kamu. Makanya saya pergi juga rombongan haji 2016. Lepas tu yang 2019 saya Johan lagi.
Tapi itu last sudah saya, anda boleh sudah ikut Ustaz sebab saya dah pencen 2020. Itulah kenangan paling manis saya. Allah. Sebab kalau yang terbuka ni Ustaz, saya baru 3 kali lah mewakili Sabah. 2007, first time 2007 tu bergegar lagi dia pentas kebangsaan tu. Saya rasa macam saya yang paling kerdil sekali Ustaz masa tu. Lepas tu 2007 kemudian panjang lagi masa tu. 2015 bersih Johan. Kenapa 2008 sehingga 2014 tu? Sebabnya saya pada 2009 tu saya dapat tempat ketiga lagi lah negeri. Masa tu saya mengandung Ustaz. Mengandung anak saya. Lepas tu 2010 saya operation. Jadi sampai barangkali overdose, saya punya lidah tu keras menyebut huruf. So, jadi saya susah lepas itu untuk membaca. Lama juga Ustaz, lama juga. Dalam 2 tahun macam tu, 3 tahun begitu. Saya tidak dapat. Iya, dorang bilang overdose lah orang cakap. Macam saya punya lidah tu saya menyebutkan huruf H tu nak keluar. Jadi macam mana baik? Alhamdulillah lah Ustaz, saya makan apa orang suruh makan ni saya ikut. Semualah saya ikut Ustaz. Selain daripada saya buat latihan sikit-sikit, latihan. Macam tu alhamdulillah sekarang alhamdulillah balik semula Ustaz. Dalam saya rasa balik 2015 baru ada okey sikit saya punya bacaan semula. Jadi yang Johan tilawah yang terbuka, yang Sabah punya 3 kali juga lah. Iya 3 kali, 2007, 2015 dan 2017. Okey, kalau yang kesihatan Johan kebangsaan 3 kali juga? 4 kali. Tapi pergi haji 3 kali? Haji 3 kali Ustaz. Allah. Yang negeri bukan hadiahnya pergi haji? Dia memang dia pergi haji tapi dia kena ikut giliran. Sepatutnya 2022 ni Ustaz. Tapi kan memandangkan 2020, 2021 tak ada haji, maknanya mungkin saya ke depan lagi lah tu kali. Macam tu lah saya belum dapat surah apa-apa. Sepatutnya 2022 yang hadiah haji yang dulu punya. 2007 saya rasa. Lama dulu Ustaz. Oh, bukan dikasih special lah? Oh tak. Maksudnya dia macam dia bagi kecuali sebab kalau macam wilayah macam di wilayah ataupun di Selangor macam tu, diorang ada MOU Ustaz. Dia dengan tabung haji dengan tabung haji dengan kerajaan negeri, dia ada MOU. Maksudnya tahun ini Johan, tahun depan terus jalan macam tu. Sabah tak dah? Tak dah. Jadi sendiri-sendiri je lah. Jadi Patin punya giliran kali 2080 kali ni? Itulah tu. Saya punya giliran tahun ni 2022 sebenarnya Ustaz. Tapi tak tahu, tiada info apa-apa. 2042 tak silap tu ada kalau ikut giliran. Kalau saya. Allahu Akbar. Nanti sebut Datin Nur Laila ni. Dia ada MOU betul Ustaz. Jadi sebab sekarang dia macam dia bagi hadiah untuk terus untuk haji macam tu. Jadi kita yang mengurus sendiri macam tu Ustaz. Tapi kalau di wilayah dengan di Selangor, diorang ada MOU. Maksudnya dia perjanjian lah. MOU jadi dia tiada lah sudah kota. Macam tu. Saya menunggu. Saya menunggu dari 2007 Ustaz. Nasib baik saya rombongan haji. Alhamdulillah saya dah sampai juga. Wah, alhamdulillah. Rezeki. Okey. Rezeki. Saya mau satu soalan penutup dulu yang untuk ni sebelum nanti kita akan bertaranum. Apa ni? Okey, yang ni serius sikit lah. Soalan yang sama untuk dua-dua. Sepanjang penglibatan lah 20 tahun kan. Lain tak okey.
Putus-putus pula suara. Putus Ustaz soalan. Suara. Iya kah? Okey, Okey. apa ni pandangan jujur tentang prestasi tilawah Al-Quran Sabah dalam semua peringkat. Macam okey, contoh Kak Ajah terlibat daripada daerah Sepitang pergi bahagian, pergi negeri kan. Ini yang betul sekarang lah, 2-3 tahun ni lah. Maksudnya pandangan keseluruhan tentang prestasi Sabah ni, prestasi kawan-kawan, prestasi junior-junior, prestasi ini secara umum. Ajah nampak macam mana? Fatin gitu ya, Fatin dari Kota Marudu, kemudian Pantai Barat Utara, kemudian menyertai negeri, keseluruhannya macam mana? Bukan untuk diri sendiri, keseluruhan Sabah ni macam mana? Okey-kah? Kalau ada kalau Maharaja Lok Mega kan ada 5H tu bagi berapa H? Berapa bintang untuk Sabah ni? Okey, Ajah nanya dulu. Tahulah, saya nampak macam ni lah Ustaz. Kalau dia kalau boleh, itu kalau boleh lah macam tu. Dia perlu ada, contohnya macam buat macam di Indonesia ya. Contoh macam di Indonesia. Kalau di Indonesia dia buat tilawah tahun ini, yang Johan tahun ini, Korea dan Korea, dia tidak akan hantar pada tahun ini juga ke antarabangsa tu. Dia akan latih betul-betul. Jadi yang masuk antarabangsa tahun ni, yang Johan tahun lepas Ustaz. Jadi rasanya boleh dipraktikkan di negeri Sabah ni. Rasanya lah. Satu lagi macam contoh syarat. Maaflah pada kita ni, kita membuka apa kan cadangan. Syarat-syarat tu, kalaulah syarat itu mula-mula yang kita memang contohlah markah sepatutnya macam ni kan. Lepas tu sebab sekarang ni kan Ustaz, kita punya sistem daerah kita Johan, kemudian kita pergi bahagian. Lepas tu di bahagian pula kadang-kadang pada sering bertukar Ustaz. Sebab kalau dalam kertas kerja, contohnya di bahagian tu, dia kata Johan dan naib Johan terus ke keseringan macam tu kan Ustaz. Tapi ada kalanya benda tu pandai bertukar. Jadi dipandai bertukar kepada markah pula. Maksudnya di situ semangat peserta yang tadi tu, semangat peserta tadi tu yang sudah dari umum Johan, di Johom naik Johan, tiba-tiba last minute dia tidak boleh masuk peringkat negeri. So jadi semangat jadi down Ustaz. Macam tu. Jadi kalau mau buat macam tu, lebih baik ambil daripada daerah lah kalau macam tu. Tak perlu ada bahagian lah Ustaz kalau macam tu. Maksudnya daerah terus ambil pergi buat saringan. Sebab kalau macam di Semenanjung, dia terus dari daerah Ustaz. Dari daerah terus dia pergi saringan negeri. Tak ada yang macam ada macam tempat kita ni, dia ada kampung lagi, daerah lagi, lepas tu bahagian. Jadi macam maksudnya buang masa lah begitu maksudnya. Mohon maaf kepada pihak yang menganjur lah. Sebabnya ini betul-betul luahan daripada kebanyakan peserta meluah perasaan macam itulah. So jadi kalau katanya peraturannya daripada daerah, contohlah markah 70 macam tu. So lepas tu dia pergi bahagian contohnya. Kalau bahagian tu Johan dengan naib Johan, tak kira lah markah, bolehlah pergi terus saringan kan, macam tu maksudnya. Tapi kalau ikut markah juga di bahagian, kena terang daripada awal-awal Ustaz. Macam tu. Jadi orang tertanya-tanya macam tu. Sebab saya terdengar ada daerah yang saya dengar, saya tidak tahu dia ikut peraturan dari mana. Dia Johan
Johan Qoriah ni tak bawa pergi bahagian Ustaz. Dia ambil Johan Qori dan naib Johan Qori. Pelik saya. Saya sangat pelik lah dengan nak begitu. Jadi bila disebabkan itu, jadi kita sebagai peserta ni rasa down dan saringan. Lepas tu satunya, bila kita sampai sudah saringan, ini pengalaman lah Ustaz kan, bila kita punya saringan, kita sudah all out, orang bilang Ustaz. Kita all out sudah. So hari ini kita sudah saringan, terus Berapa orang Ustaz, putih, Wak? bila final, macam mana Fatin? Kita punya bacaan tu macam macam menurun Ustaz. Penat sudah kalau ada saringan tu. Macam jadi macam penat sudah. Jadi penat lah. So jadi macam 2 hari kita buat saringan. Lepas tu okey lah, kita semangat sudah kan. Sebab ialah kot-kot ada kelayakan untuk masuk peringkat akhir. Jadi sudah di akhir tu kita penat sudah saja. Jadi bacaan macam lemah sikit lah begitu. Mungkin kalau jaraknya dikasih saringan dengan final tu dikasih jauh sikit, mungkin okey sikit kan. Tapi ini sehari sebelum. Jadi memang letih jugalah suara tu. Bacaan kita. Itu dari sudut kita. Bagus. Dan satu lagi, dan satu lagi Ustaz tambah sikit. Sebab kita punya perancangan di AQS tu sebenarnya begitulah Ustaz. Sebab kita sekarang kita buat kelas, ada kelas lah, sebelum kelas, ada Ustaz Hamdi, Ustaz Nasraf yang mengajar sekarang. Kita kasih on lagi yang untuk apa nama tu Fatin? Untuk yang pension. Pun indada juga orang mau pergi Ustaz. Maksudnya sedih lah di situ. Maksudnya sekarang ni guru ramai Ustaz tapi muridnya tak berapa. Kemudian kadang kalau kita mengajar kalau bersemuka lah. Kalau pandang saya punya kan. Kalau bersemuka tu kadang-kadang yang datangnya tu mula-mula 20 orang Ustaz. Jadi kan teranum tu susah. Bila Bayati dia pergi sudah naik jawab, pergi harakat yang tinggi-tinggi tu kan, menurun sudah Ustaz, tinggal 9, kadang-kadang tinggal 8 orang. Pengalaman. So itu salah satu sebabnya kenapa terutama daerah saya sendiri hilang begitu saja dia punya. Itulah. Jadi macam dah tahu macam mana solusinya lah. Begitu. Kadang-kadang diorang dah semangat sudah Ustaz. Bila sudah, Allah susahnya, sorak saya tak naik, dia bilang begitu Ustaz. Tidak sedap sudah suara saya, dia bilang begitu. Jadi hilang dari 20 orang, tinggal 5 orang kadang Ustaz. Itu je lah. Ini kelas mengajar mengaji lah ni ya, mengajar teranum lah. Iya, kalau teranum lah. Tapi kalau yang Iqra, Quran tu Alhamdulillah setakat ni ramai jugalah. Memang ramai lah. Sekarang bersemuka lah di macam di sekarang kelas bersemuka saya di Masjid Kampung Meraba Ustaz. Oh, ada juga Ya ada. Ada balik juga lah, bukan mana Meraba ni dekat Ya, perjalanan dekat kan? perjalanan lah. Diorang yang minta tu Ustaz mula-mula gitu. Buat di mana masjid Wahdatul Ummah tu? Ya betul Ustaz. Masjid itu. Sebab dia ada Iqra apa semua umur lah Ustaz. Daripada yang muda sampai ke pension. Gitu. Saya suka semangat diorang Ustaz. Saya bagi semangat. Saya yang bab ni, yang pelapis-pelapis ni kan. Saya dulu pernah menulis bab ni. Pernah tulis di Facebook. Saya punya pandangan begini. Contohnya, saya bagi contoh lah. Contoh babak kan. Contohnya di Masjid Negeri kan. Saya bagi contoh lah Masjid Negeri. Kita masih ada Otai. Datuk Mokhtar masih ada. Okay. Tapi kita boleh pikirkan tokoh-tokoh lain lah. Contohnya Masjid Negeri ada sediakan satu bilik kuliah, tempat latihan taranum asas untuk remaja. Contohnya satu zek hantar 2 orang.
kan? Maktab Sabah hantar 2 orang. Ada semua sekolah-sekolah ni dia tahu ada budak-budak dia bakat yang basic lah, bukan bakat tinggi-tinggi, bakat yang basic. Mungkin dari start dia tingkatan 1 atau tingkatan 2. Kan? Jadi seminggu 2 kali kah, kan, sebelah petang atau sebelah malam, mengikut kesesuaian. Cari beberapa sekolah lagi di sekitar KK, daripada Likas, daripada Tanjung. Kita ada sekolah-sekolah menengah di sana, mungkin daripada sebelah Putatan. Jadi dapat tak perlu ramai, mungkin dalam 15 orang ke 20 orang dilatih to be dalam tempoh 5-6 tahun. Diorang yang sekolah menengah ni, bila dia umur sudah dekat-dekat 20, 21, 22, sebab orang macam Maktab Sabah, macam Sanzek, setengahnya budak asrama yang bukan budak KK. Diorang ni daripada daerah lain juga, kan, ataupun dari budak SMEK kah, manakah, atau dari Toh Puan, kan, belajar. Diorang ni dari daerah yang macam-macam. Jadi bila 5-6 tahun kemudian, diorang sudah boleh bersaing di daerah diorang sendiri. Ya, diorang sudah ada asas yang bagus. Tinggal lagi campur lagi mengkali kena study dari sudut macam mana menjaga emosi ataupun bila berada di pentas. Kadang-kadang persediaan sudah ada, ilmu sudah ada, ilmu taranum ada, ilmu tajwid ada, tapi dia lupa ilmu berdepan dengan orang ni. Ya, betul, Ustaz. Kalau orang itu kan ada belajar pengucapan awam, public speaking, kan, public speaking kan belajar awam. Tapi Korea ni kan lupa, selama ni dia belajar bertaranum tu kawan-kawan saja berapa orang, kalau depan orang ni beratus, beribu, live lagi. Jadi mana ada bilangan. Bilangan secara lagu. Betul. Jadi ada juga begitu. Jadi latihan pada saya, selain latihan dalam kelas ni, latihan di lapangan pun mesti ada juga. Nah, contohnya pada pandangan saya lah, di daerah-daerah kori-kori ini yang biasa sudah belajar apa semua, contohnya setiap hari Jumaat sebelum azan sembahyang Jumaat ni kori depan baca. Ini biasa negara Arab macam di Mesir ni biasa benda ni berlaku. Sebelum azan 12.30. Okey, 12 suku mengaji sekejap. Dia bertaranum dulu. Ya, kan? Jadi kalau setiap minggu begitu, dia masuk bertanding, yang betul-betul yang bertanding tilawah. Jadi dari sudut satu segi dia sudah selesai dari sudut gemuruh yang melampau. Gemuruh sikit-sikit ni standard lah, mesti ada. Kan? Tapi kami cara kawalan legend pun. Nah itulah biasa gemuruh mesti ada. Orang berucap pun ada gemuruh. Ya. Walaupun dia menteri ke YB ke gemuruh tu. Sebenarnya gemuruh ni bagus. 2-3 minit. 2-3 minit lah macam tu. Kemudian yang tadi Kak Aja komen bab apa ni. Itu nanti kita off record dari sini. Saya ada jawapannya tu. Ini mencadangkan, menjarakkan tempoh tu mungkin boleh dipertimbangkan kali lah. Kan? Maknanya saringan akhir dengan final tu MTQ negeri tu ada penjarakan sosial lah. Penjarakan masa seminggu kan. Kerana sudah penat sudah. Jadi perlu ada rehat dulu beberapa hari, seminggu kah, boleh diberi peluang lah kan, untuk berehat dan untuk berlatih sendiri lagi. Ini baru lepas habis stres kena lagi sekali, berdebar lagi sekali kan. Ya, baru hari ini dapat keputusan. Tapi dari sudut saringan tu, dulu kita terlibat kan dengan UJK itu. Ya. Kenapa timbul saringan tu? Kerana dulu ada setengah daerah bila masuk pergi peringkat negeri ni dia bahagian kan. Ada yang kadang-kadang memang minta maaf lah, ada setengah daerah tu memang macam tak patut berada di negeri. Ada setengah daerah yang memang berlawan ni macam tadi Beaufort, benda ni tak timbul. Dia memang banyak staring-staring. Tapi ada setengah daerah ni, alah, begini, kita jadi hakim pun beginilah.
Mana boleh masuk ni? Terus Ah. segi kepala ya Ustaz. Ya Ah. betul juga lah. Betul juga lah. Betul juga. Jadi diadakan saringan tu supaya betul-betul orang yang memang layak berlawan di final. Itu antaranya lah. Kan? Ini bagus cadangan Ustaz Hafiz ni. Berikan lagi haflah untuk membiasakan membaca di depan awam. Betul Ustaz. Ya perlu haflah lah sebab itu membantu. Sebelum kami COVID tu, sebelum COVID tu, kami memang Ustaz haflah. Jadi bila lepas sudah COVID ni balik semula lah. Ada sudah mula lah Ustaz. Sekarang ni lah. Ini Kak Mariam ni. Antara cabaran tilawah di Malaysia adalah syarat pilihan taranum. Ada taranum yang belum berapa mahir. Okey. Dulu memang tiada. Tapi apabila dianggap sampai satu tahap, sebenarnya kalau sudah sampai tahap di negeri secara umum, apalagi kebangsaan, di negeri ni, ini macam saya pula panel. Penganjur berpendapat qari-qari'ah sudah menguasai taranum ni. Apabila dia sampai satu tahap begini, dia sudah kuasai. Kan? Jadi ada satu maksudnya anjakan lah, satu macam satu dinamika kan dalam tilawah ni. Okey. Cabar lagi dia. Antara cabarannya tu adalah lagu wajib. Dicabar lagi dengan cabutan undi beberapa jam. Dicabar. Ya, sudah pernah inovasi dalam dalam pertandingan tilawah. Akan datang kita tak tahu apa lagi inovasinya. Boleh jadi nanti di pentas baru dia beritahu ayatnya apa. Mana kita tahu kan? Ada dengar-dengar macam kan, ada dengar-dengar macam tu. Sebab saya pernah di kebangsaan di Pahang. 2 jam sebelum Ustaz baru cabut surah. Boleh jadi barang tu malah ialah dia akan inovasi tu akan berlaku lah. Contohnya kan macam dalam majlis menghafaz kan, majlis menghafaz ada taranum, ada soalan taranum. Apakah satu masa dan tidak mustahil orang tilawah ada menghafal? Kita tahu? Iya betul. Sebab dalam dunia menghafaz ada taranum, boleh jadi dunia taranum ada menghafal. Boleh jadi akan ada inovasi tu satu masa. Mana tahu tiba-tiba, yalah sekarang ni pun majoriti yang peserta adalah orang muda-muda. Majoriti sudah begitu. Johan pun ada sudah beliau macam majlis menghafal, dia sudah ada had umur. Ya. Sudah banyak tahun ada had umur berapa? 25. Saya dulu sempat ikut. Berapa umurnya? Kalau majlis menghafaz dalam 25 rasanya. Iya. Kalau dulu saya sempat majlis menghafaz ni, yang ikut ni umur 60 ada. Dah had umur. Bebas, terbuka. Tapi sekarang menghafaz punya orang muda-muda. Kalau tilawah ada had umur kah? Tiada had umur. Tiada. Dia dikasih hak yang Johan kebangsaan sejaklah kali. Sekarang ni macam sekali sejak nak boleh sudah ikut balik kalau mau. Ya. Kan? Macam tu lah. Kalau dulu kan boleh. Makin terus jawablah yang tadi maksudnya pandangan secara umum lah tilawah. Tambah sejaklah yang tadi Kak Nai, Ustaz cakap semua kira setuju, dan saya tambahan sedikit saja. Mungkin di Sabah ini perlu lagi dibuat kursus-kursus setiap bulan kalau boleh. Sebab ini kadang-kadang tem tilawah sejak ikut musim. Tem tilawah baru ada kursus dari pihak-pihak yang berkaitan lah. Jadi sebenarnya kita kena macam dulu-dulu ada kan di Sabah dulu-dulu almarhum Ustaz Ustaz Daud pernah di sini. Tahsin yang di Sabah tu, lepas tu Ustaz almarhum Ustaz Haji Rahim. Jadi makin menghilang sebenarnya sebab kursus ni sebenarnya pun membantu, tahsin ni membantu. Selain daripada untuk qari-qari'ah negeri, kita juga mungkin boleh
buat kursus ni di daerah-daerah untuk mencungkil bakat muda satu, lepas tu yang memang Qori dan Qoreah di daerah tu pun upgrade ilmu. Selain daripada Qori-Qoreah negeri. Sebab selalunya tahsin ini diadakan untuk Qori-Qoreah negeri dan waktunya tu pun ketika dekat-dekat MTQ negeri saja. Jadi bagi saya perlu untuk teruskan istiqomah buat setiap bulan supaya bukan apa, bacaan kita di Sabah ni boleh bersaing dengan Qori-Qoreah di kebangsaan. Sebab saya nampak di kebangsaan kerap membuat tahsin-tahsin. Jadi itulah kenapa sebab kami buat persatuan Qori-Qoreah tu macam Ashabul Qurra Sabah. Kami buat haflah. Kemudian insya-Allah dalam perancangan juga kalau ada rezeki kita buat juga di daerah-daerah. Kalau ada jemputan mungkin kami boleh datang untuk kasih sebar luas lagi ilmu taranum ni. Upgrade ilmu. Mungkin itulah sebab bacaan kita di Sabah ni mungkin itulah belum lagi. Kalau di seberang sana mungkin 90% kita dalam 70% begitu. Mungkin sebab ialah Qori-Qoreah ni perlu latihan juga sendiri, tapi mungkin tahsin tu pun membantu. Ambil guru-guru yang muktabar, guru-guru yang johan-johan antarabangsa tu kan, latih kita di sini. Tapi kalau boleh bukan bermusim, itu maksud saya, tidak bermusim, bukan musim tilawah saja. Kan Kak Nai? Ya. Kita boleh buat dengan kerap. So sekarang di Sabah itu yang kurang lah bagi saya. Pandangan saya saja. Minta maaf. Allah. Sebenarnya bagus apa itu kalau kita tengok sejarahnya akhir 70-an 78 kalau saya ada 3 tahun masa itu Muiz memanggil Qori antarabangsa Allahyarham Haji Saidin Abdul Rahman, Qori antarabangsa dari Pulau Pinang. Mengajar taranum di KK. Lokasinya adalah di bangunan asrama Toh Puan laki-laki, asrama putra. Sekarang kawasan itu sudah lapang, sudah. Di sanalah dulu. Dan zaman itu ialah di antara murid-muridnya ini ramai yang sudah meninggal lah. Termasuk Allahyarham Datuk Asmali Baci pun salah seorang pelajarnya. Basic itu orang belajar taranum lah, mengaji semua. Di samping ilmu-ilmu lain. Dan selepas itulah melahirkan Allahyarham almarhumah Hajah Maliyah Muda. Yang dapat nombor 3 pertama kali. Kan? Baik. Kemudian tahun 2000-an dipanggil Allahyarham Ustaz Hasan Musa. Beberapa tahun duduk di KK, di Grace Court, mengajar. Tempat penempatannya adalah di Mahat Tahfiz Negeri. Kan? Dia punya, tapi ada kelas-kelas taranum yang lain yang dibuat. Selepas itu naiklah, kemudian ada lagi Allahyarham Ustaz Daud Cikman. Dan selepas itu tidak ada sudah yang tinggal di Sabah lama-lama bertahun-tahun. Allahyarham Haji Rahim hanya datang sekali-sekala je Ustaz. Sekali-sekala. Tapi ada juga kesan sikit-sikit. Tapi kalau masa zaman Allahyarham Haji Hasan, Cik Musa dan Haji Daud tu memang nampak dia bertahun-tahun tinggal di KK. Membantu datang membantu terutama orang awam pun mau belajar taranum diberi peluang. Ya. Saya nampak begitu, tapi pada saya kalau di daerah ni kalau ada inisiatif orang-orang yang menyedari ilmu taranum ni, contohnya ada penaja di kalangan ahli-ahli korporat, ahli-ahli politik yang mau taja duduk, sediakan rumah sewa, sediakan allowance berapa ribu, dia punya silibus, kan? Apa dia mau ajar, siapa target grupnya. Jadi kalau benda tu boleh dibuat oleh Ashabul Qurra Sabah, kan?
bentang kepada pihak yang contohnya, okay, targetnya contohnya mana? Papar, Beaufort, Bintang. Targetlah 1-2 daerah sebagai projek, pilot project. Kan? Tengok kesannya selepas 3 tahun dia punya ustaz tu duduk situ. Bayar berapa ribu. Tapi kelasnya sekian. Ada untuk orang awam, ada untuk remaja, kan? Dan kemudian qori-qori yang di daerah latih. Kalau saya lah, ya, tapi kena carilah penaja, kena ada. Penaja dan orang yang sanggup turun ke Sabah. Tapi sekarang satu segi lebih mudah lagi ada, walaupun dah berapa puas lah, satu segi lagi boleh berguru secara online sekarang. Jadi dengan adanya COVID tu menyebabkan idea-idea belajar nak sekarang datang anak. Betul. Cuma adalah terus dapat ada online. Terus online. Tapi kalau di depan ni syoknya boleh kena cut. Okey. Aduh. Ini mau tengah malam saja kita ini. Allah Akbar. Okey, 11 malam. Okey, kita taranum sikitlah. Kita baca ayat tentang puasa. Apa dia panggil? Battle. Sejarah berduet. Battle of the Band. Cuba dah. Okey, silakan untuk seperti yang kita bincangkan lah. Saya mau mendengar saja. Nanti saya kasih markah. Allah Akbar. Jangan Ustaz. Adakah Datuk Mukhtar menengok kali ini? Allah Akbar. Tidak. Okey, silakan. Mulakan dulu, saya ambil air sekejap. Mula dulu Kak. Okey, mulalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Apa nih, giling-giling si kepala aku begini. Oke, kita alhamdulillah. Tania. Oke. Kita masuk pada satu slot. Soalan cukup Mas. Ya. Okay. Soalan ini ada beberapa soalan. Sama saja, tapi masing-masing jawab. Yang pertama, siapa-siapa dulu boleh jawab lah. Fatin dulu pun boleh, Hajah pun dulu boleh. Soalan pertama ialah 3 qari-qari'ah pilihan sepanjang zaman. Boleh campur-campur lah, ada qari 2 ke 3 qari ke 3 qari'ah ke pulang. Malaysia. Idola lah sepanjang Ustaz zaman. Kira idol lah. Terpulang, pilihan lah. Idol lah. Fatin dululah. Allahu Akbar. Ramai Ustaz, macam mana tu? Kalau 3 saja. Kalau ramai sampai Qiyamul kita ini. Okey lah, saya dulu lah. Sebenarnya ramai yang jadi idol ayam. Tapi 3 orang qari dan qari'ah tu, kalau qari dulu lah, qari di antaranya yang saya paling menjadi pilihan saya dari segi sudut mungkin bacaan dan jalan lagunya, iaitu yang pertama Ustaz Tuan Guru Ustaz almarhum Ustaz Haji Rahim. Yang kedua Ustaz Haji Yahya Daud, dan yang ketiga guru saya sekarang ni, iaitu Ustaz Haji Anwar Ghazali. 3 orang qari ni antara menjadi pilihan, tapi ramai lagi sebenarnya, tapi ini nama yang saya sebut yang saya biasa dengan aliran lagu dia. Lepas tu kalau qari'ah pula, saya sangat minat dengan Ustazah Hajah Rugayah Sulong. Selalu dengar, mungkin masa tu saya pun belum lahir, tapi bila dengar keset-keset lama tu, jadi Ustazah Hajah Rugayah Sulong. Yang kedua Ustazah Datuk Hajah Faridah Mat Saman, itu pun saya suka dengar. Dan yang ketiga Ustazah Hajah Rahmas. Ini 3 orang legend yang saya minat menjadi pilihan lah. Sebenarnya ramai lagi, tapi itu antaranya. InsyaAllah kan. Kenapa Fatin macam lebih kurang je? Okay. Dia macam ni. Jangan meniru Indah meniru, tapi Ustaz sebenarnya saya dengan Fatin dia seperguruan, jadi betul. Perangai saya ni Ustaz tahu sudah guru tu. Dia tahu sudah perangai saya macam mana, jadi saya sebut dululah. Sebenarnya terima kasih banyak-banyak kepada semua guru saya sebenarnya, tapi yang yang membagi kesedaran kepada saya tu untuk terus belajar tu, saya sebut pertama sekali almarhum Tuan Haji Abdul Rahim. Marah-marah dia macam mana pun, saya tidak jadi macam ni kalau dia tidak marah dulu. Lepas tu kedua Tuan Haji Yahya, Cik Daud, dia yang macam ni, semua ada mengajar saya lah, tapi saya dulu kan Ustaz, jiharka dengan sikah ni berganti bah. Kadang-kadang kalau saya masuk sikah, kadang-kadang jadi jiharka. Bila jiharka sikah, jadi bila tu apa ni Ustaz Haji Yahya tunjuk saya macam mana. Satu basic betul-betul dari A, basic 1, 2, 3, 4 macam tu Ustaz. Siap tengok muka kita.
Jadi kita geron lah Ustaz kan. Okey. Lepas tu yang ketiga yang guru saya sekarang lah yang mengajar kepada arah Arabik ni. Dia tengok kan sekarang Ustaz Haji Anwar Ghazali. Minta maaf Ustaz, belum hantar ke apa ni? Tugasan. Ke rumah. Belum hantar tugasan sebab salah saja Ustaz. Kena marah kan dia Ustaz. Dia bilangnya apa ni? Oh, malam-malam live kamu dia bilang. Kita belum siap Belum hantar tugasan. Tapi baru saya sedar bahawa memang susah sebab dia banyak membentuk suara lah. Kalau Koreah tu siap. Ya. Kita iklankan sekejap. Okey, kalau kawan-kawan yang menonton ni boleh tulis juga masing-masing siapa Koreah dia punya pilihan. Macam sini ada sudah Kak Mariam sudah tulis saja Rahmas. Masya-Allah. Ada yang sudah tulis saja Datuk Haja Farida. Tulis sudah Ustaz Ismail. Jadi kalau ada lagi yang tulis Kori pilihan khususnya di Malaysia lah, kita kasih semarang kalau ada lah. Oh, aku minat sianu. Ataupun yang orang-orang lama yang sudah tidak ada kan, ataupun yang sekarang kan. Okey. Kak Haja sambung. Okey. Kalau Koreah pertama Ustaz Haji Rahmas. Kalau saya ikut tilawah selalu dia kata dengan saya, kamu ni ada potensi besar, dia kata. Sikit saja kamu belajar lagi, dia kata gitu. Itu dia selalu bagi semangat dengan saya. 3 kali saya pergi tilawah, 3 kali jumpa dengan dia Ustaz. Okey, sebab saya mau tengok, sebab saya suka dengar suara dia bila dia kasih tinggi tu Ustaz. Paling saya suka. Lepas tu kedua Datuk Haja Faridah Zaman. Sebab saya suka dia punya sebutan Arabik dia tu. Sampai sekarang saya belum pandai-pandai walaupun Ustaz Anwar. Sama lah penyakit kita tu Kak. So penyakit tu. Okey. Kita ingat macam kita pandai sudah. Tapi sebenarnya nak pandai Ustaz kalau berdepan dengan guru ni. Memang tak pandai kita. Ketiga saya minat orang baru saya minat ni Ustaz. Nurmalina. Masya-Allah. Sebab saya suka suara dia. Nurmalina yang Johan Antarabangsa 2017. Antarabangsa. Negeri? Dia Negeri 9 Kak. 9. Dia sebab dia punya suara tu sebab arwah Tuan almarhum Tuan Haji Abdul Rahim tu pernah cakap dengan saya. Dia kata suara kamu ni lebih kurang dengan Nurmalina dia kata. Jadi cuba perhati betul-betul macam mana dia letak suara macam tu. Jadi saya selalu mengalun pusing macam tu lah. Jadi kalau macam Mesir, macam Syekh Yasir Sarkawi sebab saya suka dia punya apa tu, danya tu Ustaz. Siapa? Itulah, itu je Ustaz. Sebenarnya Syekh Yasir Sarkawi tu. Iya. Sebenarnya ramai lagi guru-guru. Dari sudut suara ni kan, orang Sabah ni suara-suara bagus Pak. Karena kenapa banyak Johan menyanyi itu? Makan buyat kali Ustaz. Karena buyat kan? Dia pergi. Iya, makan buyat kali Ustaz. Tak juga Pak. Nah, kalau menyanyi kan? Kan suara-suara orang Sabah ni selalu Johan. Betul. Ya. Jadi pernah saya kena tanya tu. Ya, pernah saya kena tanya tu Ustaz. Dia kata kenapa suara orang, orang sekitar lah kan, kenapa boleh sampai tabakat tu Ustaz kan, yang paling tinggi tu. Yang tinggi-tinggi. Saya kata enggak tahu itu Allah yang bagi. Tidak tahu macam mana, tapi lalu berteriak, jauhkan dari gunung teriaknya. Mengkali Ustaz. Selalu berteriak. Dia kata makan buyat enggak juga kali Ustaz. Dia dah juga tu. Tapi kena jaga betul. Ya, kena jaga jugalah suara sebenarnya. Ada soalan lagi ni?
Okey. Soalan kedua. Ada Aduh. soalan? Ada soalan? Ini soalan kedua. Okey. Okey. Dalam banyak lama tilawah, mana-mana pertandingan ataupun masa latihan. 3, sama juga perkataannya 3. Jadi tiga kori-kori pilihan. Ini 3 kesalahan yang selalu berlaku. Kesalahan sendirilah masa mengaji. Masa dipentas kah maksudnya Ustaz? Sama jawab dulu. Masa dipentas. Terpulang. Inilah aku punya masalah. Inilah aku punya masalah ni. Ini. Apa? Sama ada tajwid kah, fasahah kah, taranum kah, suara kah? Apa yang selalu salah? Kalau tajwid apanya? Kalau taranumnya, kadang-kadang kan contoh begini bah, kami hakim ada setengah kan pakai begini kan, hakim ni dengar suara bila dia berhenti tu, dia wakaf tu kan, dia baru buat salah tadi. Terdengar, kami dengar. Astagfirullahaladzim. Alamak dia. Alamak dia. Salah dia lah. Kalau Hajar selalu rasa apa? Yang sendiri punya lah. Sendirilah. Saya punya kelemahan gini Ustaz. Kalau macam tertinggi suara, okey, tertinggi. Iya kah? Alamak. Pertama, setting. Kalau tertinggi suara awal-awal memang ramai hakim yang komplain saya begitulah. Saya tahu kelemahan saya gitu tu Ustaz. Sebab kadang-kadang darah gemuruh tu susah mau dikawal. Walaupun sudah legend begini, masih juga takut-takut. Bukan takut apa? Takut macam tersalah baca kah begitu Ustaz sebenarnya. Pertama sekali kalau saya tertinggi suara, susah sudah saya mau kontrol itu Ustaz. Jadi bila tertinggi suara, sebutan saya pun tidak jelas. Jadi terkepit saya punya suara tu Ustaz. Tapi sekarang ni alhamdulillah boleh saya kontrol sudah sikit-sikit bila sudah kena marah. Kedua, apa tu? Ustaz ketawa apa? Saya kontrol sudahlah. Kedua, saya punya masalah kalau bila tidak sebut tu, sudah masalah jadi fasahah saya di situ. Kadang kalau napas tidak sampai Ustaz, kadang-kadang. Kalau Ustaz bila tidak sampai, kita sudah plan dari bawah lagi di bilik tu, kita plan sudah begini, wakafnya cantik, sudah tidaknya begini Ustaz. Tapi kalau sampai di sana, terutama kalau yang awal-awal tu, tidak sampai Ustaz, tidak tahu. Sudah terus setting lari. Jadi sekarang ni saya punya latihan, macam mana kalau setting lari. Jadi spontan lah macam kami buat tadi tu, tidak ada latihan terus buat begitu. Jadi belajar macam mana spontan. Kalau jadi juga yang tahun ini ambil teranum bila sudah 20 pentas, saya setuju juga sebenarnya Ustaz. Jadi supaya kita macam yakin yang kita tu betul-betul kita mahir. Tam sajalah. Jadi kita boleh mahir benda tu. Maksudnya surah tu saya rasa boleh ambil cabut awal. Surah tu boleh cabut awal. Tapi bila sudah dipentas nanti baru teranum. Tidak ada masalah begitu. Begitu je. Ketiga saya punya masalah ni Ustaz. Bila tersepak. Terus bila tersepak Ustaz, saya tidak juga sampai cakap astagfirullahaladzim, tapi dalam hati je lah. Terus muka saya berubah ni. Down terus. Muka saya berubah, lepas tu saya down terus. Saya lupa sudah lagu yang di depan. Sebab pernah terjadi 2018. Saya punya lagu Hajib tu sebenarnya. Apa tu? Adin Nahwan ni. Nahwan Ros. Nahwan dengan Ros. Jadi kan sudah lepas bayati tu Ustaz. Kenapakah saya tidak boleh pula cari Nahwan? Sebab kan Nahwan tu memang favorit saya kan. Saya tidak dapat masuk Nahwan, masuk Ros. Saya masuk Ros. Lepas tu ke lagu kedua saya mau carilah, saya pusing balik lah pergi Nahwan. Saya down sudah Ustaz, masuk Ros balik. Maksudnya lepas tu ketiga, keempat saya cari juga Nahwan. Saya konon-konon mau kasih selit dan Nahwan. Ni masa saringan Ustaz. Tidak jumpa Nahwan Ustaz masa tu. 2018. Ustaz Hakim tak? Hakim gitu.
Tidak tahu masa tu saya seringan tu Ustaz, sebab saya punya teranum saya bermasalah sebab Bayati saya masuk ROS, saya masuk lagi ROS Ustaz. Jadi ROS 2 kali. Saya buat macam haflah di atas. Jadi saya kasih yakin je diri enggak apalah, enggak masuk seringan masuk final pun enggak apalah. Biarlah saya haflah aja depan ni. Saya bawa sikat terus. Tiada lenahuan sampai akhir Ustaz. Saya out awal-awal. Awal-awal saya kemas spek masa tu. sebab saya tahu out. Dia bilang dalam Quran bilang kafa iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kau sendiri sudah tahu kau punya jawaban, pemikiran tahu sudah. Benar. Jadi macam saya rasa kena down tu janganlah kalau macam tersepak pun saya rasa bacalah astagfirullahalazim dalam hati, jangan sampai terkeluar. Enggak juga terkeluar Ustaz, tapi down, rasa down lah Ustaz. Macam Fatin lah. Banyak kelemahan nih, tapi ada 3 kesalahan yang lebih kurang juga tuh. Cuma saya ni mungkin nafas masalah. Nafas sebelum ni memang yang paling ketara nafas lah. Jadi bila di mahathah tu di hujung tu tak sempurna, tak cantik sudah dia punya bunyi lagu tu. Itu nafas lah mengganggu. Tapi sekarang ni alhamdulillah tahu sikit-sikit teknik. Kak Nai pun banyak juga bagi tips kan, share. Adalah cara dia tu, tarik nafas tu kena tahan dulu sekejap, tak boleh terus ambil nafas, baca terus. Itu bikin habis. Itu salah satu tips dia lah. Nafas. Lepas tu yang kedua kesalahan yang selalu jadi tu suara tinggi, jawabul jawab. Saya ni jenis suara tebal. Jadi, bila suara tebal ni dia kena banyak berlatih suara tinggi. Mungkin dia kalau tebal apa? Jangan tubal. Itulah tu. Jadi suara tu pandai tersepit kalau sudah tinggi. Yalah, suara tebalnya ada kelebihan tempat lain. Iya, jadi itu antara yang kesalahan yang ketara lah. Lepas tu setting lah macam Kak Nai juga tadi. Kalau setting tu kadang-kadang apa yang kita setting di bawah, di pentas lain sudah yang di bawah. Itu memang selalu jadi. Kira macam di atas pentas tu jadi spontan. Jadi sekarang ni tak mau sudah fikir sangat setting. Cuma kasih lancar saja. Lancar baca murattal kan. Jadi di pentas tu kita fokus taranum wajib kita. Jadi itu saya praktikkan sekarang lah. So, apa yang kita setting tu enggak juga jadi di pentas. Allahu Akbar. Selalunya jadi begitu. Sama tajwid tu mungkin adalah juga kadar-kadar mat mungkin kena selaras dengan taranum tu kan, kadar mat tu kadang-kadang terlebih, kurang. Bukan terlampau semangat betul. Terlampau semangat sudah bertaranum kan Ustaz. Jadi terlebih Ustaz. Dah sempat mengukur sudah Ustaz. Lagu tu. Jadi itu sejalan. Jadi kami punya solution keputusannya kan Ustaz menyambung sekejap. Jadi kan saya punya kelemahan tu sekarang saya jawab pada tahun ini. Jadi saya ikut daerah dengan bahagian saya hendak berlatih taradum Ustaz. Saya baca murattal sebab kata arwah Ustaz Jiraim dulu, dia kata bacalah sebanyak-banyaknya biarpun sampai 40 kali katanya supaya enggak salah. Enggak salah. Jadi saya enggak sudah berlatih Ustaz. Yang selalu kan bila kita dapat surah terus kita berlatih kita setting lagu ni di sini. Enggak sudah Ustaz. Sekarang di pentas baru menyeting. Jadi sekarang ni baca aja dulu baru gitu aja lah. Hari ini ada perkataan baru, menyeting namanya. Menyeting. Menyeting taranum. Oke, soalan ketiga. Ini keluar daripada tilawah. Oke. Ini kita lah cerita Ramadan sikit. Ini sebagai ibu lah. Sebagai ibu, sebagai istri. 3 menu pilihan Ramadan.
Wow. Okey. Atin dulu. Kena. Allah. Ini meniru ini sekarang. Anda. Okeylah Kak Nai lah. Kak Nai dulu lah. Minu. Minu kan Ustaz. Balik-balik itu juga. Nah, Nasi Arab Ustaz. Baru buat tadi. Nasi Arab Ustaz. Alhamdulillah. Masa aku datang ke Sepitang nih sekarang. Wah. Lepas tu kadang-kadang lepas tu saya suka buat mi kari macam tu Ustaz. Dan laksa lah, laksa Penang. Itu saja yang 3. Menu Macam utama awal. yang selalu berkerap kali lah dibuat Ustaz, sebab saya rasa sebab masa saya kerja dulu pun saya jarang pergi bazar Ustaz. Memang kalau pulang memang saya terus masak. Saya jarang masuk bazar. Memang kita letih jugalah Ustaz, tapi kita happy. Iyalah, dia dikira sebagai yang Nabi sebut orang yang menyediakan makanan untuk orang yang bersemukai kan. Dapatlah pahalanya tu. Okey. Fatin? Fatin. Susah soalan ni. Makanan ni semua sedap ni. Kalau masak sendiri kah? Yang utama. Di bazar kah? Tu pulang lah. Kalau sebenarnya suka masak sendiri juga, sama dengan Kak Nai. Sebab sebelum ni, Ramadan sebelum ni macam-macam dimasak. Macam saya kawin orang Sandakan, jadi saya suka makan nasi kuning. Nasi kuning Sandakan tu. Jadi tahun lalu ada buat, tahun ni insya-Allah mau buat lagi sebab suka. Lepas nasi kuning lah. Nasi kuning mungkin lauknya sambal ayam masak sambal ataupun ikan masak sambal. Kemudian yang kedua, laksa Sarawak. Suka buat laksa Sarawak. Wow. InsyaAllah buat juga lah nanti. Ada lagi paste-nya tu nak silap. Okey, laksa Sarawak. Wow. Pakai paste sejak kalau mau buat sendiri, sampai besok nak siap itu. Lepas tu yang ketiga, menu kalau nasi lah. Sama juga dengan Kak Nai, nasi Arab. Nasi Arab, suka nasi Arab. Sebenarnya kalau nasi Arab tu belum pernah cuba buat lagi. Tapi baru mau plan buat. Walaupun tak sama rasanya Ustaz, okeylah buat rempah sendiri. Buat rempah sendiri. Buat rempah sendiri sebab minat makan nasi Arab Al-Hamra. Nasi Arab Jawi. Sama nih, si Hafiz pun jawab tu. Dia punya menu nasi Arab, martabak Jawa, retijon dia. Tu. Itu memang chef tu Ustaz. Okey, Kak Nai belajar masak nasi Arab dari mana? Saya belajar daripada ada satu FB tu online tu, jadi dia kena bayar berapa tu hari. Saya belajar betul-betul basic lah Ustaz, macam mana dia buat. Jadi sebab kalau ikut YouTube tu kadang-kadang ada 1-2 bahan diorang tidak akan kasih masuk. Dia tidak akan kasih betul-betul lah sebab saya belajar buat rempah dia betul-betul. Bagus tu. Nanti minta ajar. Betul-betul saya buat rempah dia betul-betul lah. Kita kena. Bagus kita buat slot menu-menu tu nanti ni tau. Jangan betul ni. Mau cari lagi beberapa orang ni. Ramai-ramai kita cerita menu. Alah. Boleh. Okey. Soalan terakhir. Okey. Ini sama ada sekarang ataupun yang lalu-lalu lah. Terbuka. Untuk peribadi masing-masing. 3 yang istimewa dalam Ramadan. Yang istimewa. Atin dulu. Contohlah ada orang bilang istimewa, mungkin saya beranak Ramadan. Contohlah, masing-masing punya kenangan lah. Saya dulu bulan Ramadan. Okeylah. Atin dulu lah kan. Salah satu macam kenangan yang tak dapat dilupa bulan Ramadan ni dalam hidup.
Ini kaitannya ada kaitan tilawah lah. Tilawah. Saya ikut tilawah Dunia Melayu Dunia Islam peringkat antarabangsa. Masa tu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah masa tu 2011 mendapat johan antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam. Masa tu puasa. Yang lucunya masa buka puasa tu berhabis makan asam pedas. Ndak tahu kan johan kan berhabis makan asam pedas di Melaka tu. Jadi malamnya tu lepas solat tarawih duduk-duduk di luar masjid, malam penutupan nih, tiba-tiba ada urus dia datang bagi tahu nanti baca Quran. Dia bilang, masa tu perut masih penuh lagi. Jadi Allah baca Quran kenapa nih? Lepas tu dia bagi tahu johan, jadi kena buat persembahan balik. Lucurlah rahsia tu. Lucurlah keputusan tu kan. Bucurlah masa tu sebab dorong suruh standby baca kan. Tapi memang dah sempat pun prepare. Terus lepas dia bagi tahu tu pergi belakang pentas. Lepas tu lepas pengumuman terus membaca Johan Korea. Masa tu ya Allah aku bilang nasib baiklah nak terkeluar balik tu asam pedas. Itu kenangan manis lah masa bulan Ramadan. Dan 3 kah Ustaz? Iya. Ya. Ada 2 lagi. Kenangan manis bulan Ramadan ni sebenarnya yang dari secara pribadi saya adalah bila berkumpul sama keluarga. Berbuka puasa dengan keluarga. Kan? Jadi tahun ni ada sedih sedikit lah. Bukan apa, masa sebelum sambut Ramadan baru-baru ini tidak dapat balik kampung. Sebab disahkan ini kan COVID. Jadi saya kuarantin. Jadi tidak dapat kemana-mana. Sedih lah masa tu. Jadi baru juga habis kuarantin nih kemarin. Hari ini baru turun kerja, kemarin lalas. Jadi itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, tahun ni alhamdulillah secara pribadi kita kenangan anak darjah 1 masuk tim Ramadan ni. Jadi seronoknya tanya dia macam mana dia rasa di sekolah. Dah haus kan? Dah lapar kan? Si Aufa kan? Jadi itu yang keluarga ni lah seronok dalam Ramadan ni. Selain daripada dapat beribadah dengan rasa tenang. Kalau bulan Ramadan ni lah orang bilang bulan ibadah. Kita mengaji juga selalu. Bukan bulan Ramadan kita mengaji, tapi bulan Ramadan ni lain dia punya aura tu. Kita beribadah tu lain aura dia. Itulah keistimewaannya Ramadan bagi diri saya, insyaAllah. Itu je lah Ustaz. Okay, terus. Kak Nai. Sebenarnya sekejap. Apa? Banyaklah Ustaz. Okey, yang pertama pertama sekali saya dapat pribadilah saya dapat menyediakan makanan sepanjang 30 hari itu, insyaAllah. Saya dapat masak sendiri dan jarang beli di luar lah. Lepas tu kedua, satu petua daripada arwah mamak saya yang saya amal sampai sekarang lah puasa ni. Dia kata kalau kita mau bangun pukul berapapun, jam berapapun, kena niat katanya sebelum tidur. Tak payah guna alam kah, guna loceng, tak perlu. Dia kata kalau kita mau bangun jam 3, sebut saja, ya Allah, aku mau bangun jam 3. Try, cuba petua tu, insyaAllah 5 minit atau 10 minit jam 3, mata sudah terbangun sudahlah. Sampai husband saya tanya, dia kata, tidak pakai alam. Boleh tahan, dia kata, boleh bangun. Ini ada petua daripada arwah mama saya. Itu yang saya rindu. Bila puasa ni memang saya sangat-sangat rindu dengan ketiadaan dia. Kebetulan masa ni
uh, bapa pun sakit, lepas tu dengan saya, so saya menjaga dia sepanjang sekarang lah. Dia tidak terlantar macam tu, jadi macam ada sedih sedikit lah Ustaz. Cuma saya bersyukur Sekarang juga? berada dengan saya. Sekarang Berada juga dengan beliau? saya lah sekarang. Berada dengan saya lah sekarang tu sebab saya macam terhad sedikit untuk bergerak. Kalau bersemuka lah Ustaz. Macam tu bersemuka, saya paling pergi masjid Merabak tu lah. Dengan online sajalah Ustaz, macam tu je mengajar. Kemudian ketiga, saya rasa memang sangat-sangat manis lah kalau tarawih ni. Sebab satu-satunya solat sunat yang tiada pada bulan-bulan yang lain. Ini saja. Walaupun kita sebagai ibu boleh tahan dia punya tugas, tapi saya rasa tidak rasa penat Ustaz, lain daripada yang hari biasa. Kalau yang bulan lain tu terlampau penat saya rasa, tapi ini sebenarnya tidur kita kurang, macam tu Ustaz. Tapi saya rasa manis dia, saya rasa begitu lain daripada yang lain lah macam tu. Okey, cukup. Ya, cukup tu Ustaz. Nanti saya sedih Zeh. Baiklah, janganlah nangis. Anda. Okey. Okey je. Itulah soalan kita. Cepu Mas, mana kita dah terhad cerita hal taranum saja, hal tilawah. Ada setiap orang yang dulu di pergi awal dengan bertutur ni, soalan cepu Mas ni tak ada. Tapi bila saya sebenarnya suka pergi menengok orang lain punya sembang santai, dia ada bentuk soalan-soalan gitu, tapi mengikut kepada tetamunya lah. Macam dunia artis kan, dia bilang contohnya pelawak. Okey, dia tanya 3 pelawak yang kamu suka, dia bilang. Dia berkait lah dengan itu, tapi saya ni kita buka sikit, kita pelbagaikan. Kadang-kadang tanya apa dia punya buku yang dia baru baca, kan? Apa dia punya hobi, tengoklah. Jadi yang ni Ramadan ni tanya menu. Okey, jadi alhamdulillah kita pada malam ni tidaklah terlalu serius ke semua dan tidaklah terlalu santai ke semua. Ada juga yang berisi, dan saya ucap terima kasihlah Hajar Senaya dan Ustaz Fatin yang sudi hampir tengah malam Ramadan sudah ni. Besok mau menyawar lagi, kan? Mau masak-masak lagi. Tapi sudi untuk mengumandangkan taranum secara berduet pada malam ni. Saya rasa minggu depan pun saya mau mencadangkan, sebenarnya Ramadan ni memang mau cerita hal taranum, hal jemputannya qori-qori'ah saja. Tapi bergantung juga lah kepada kesudian qori-qori dan qori-qori'ah yang ada. Kita pun tak nafi, mungkin ada yang sibuk dengan jadi imam tarawih, lepas jadi imam tarawih penat pula, kena pimpin tadarus lagi, kan? Balik rumah penat, mau besok mau mau kerja apa semua. Jadi mungkin tengoklah keadaan nanti macam mana minggu depan. Tapi alhamdulillah pada malam ni, maksudnya saya risau juga ni, ada orang mau pergi menengok lah, maksudnya okey juga, ramai juga, kan? Nanti kita tengok nantilah berapa ramai yang ni. Jadi terima kasih semua, termasuk kawan-kawan yang like, yang komen, yang share pada malam ni. Terima kasih kesudian semua, terutama tetamu kita pada malam ni. Mari kita tutup dengan kita sama-sama baca doa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.